Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Ahmad Syamimi bin Hamid daripada SMK Air Putih Dalam. Hari ini saya akan mengajak semua penonton dan juga murid untuk meneroka subjek tingkatan 3 bagi sains di bawah tajuk keraktifan. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dekat sini. Siapa lagi yang akan menemani cikgu kita, Cikgu Ahmad Syamimi. Yang tadi tu saya rasa ingat nak cara sejak saya tadi. Cikgu Ustaz lah, cikgu pada gaji jadi pengacara. Dan juga hari ini kita akan belajar subjek sains. Ya, saya. Berkenaan dengan topiknya? Sinaran. Nyanyi sikit. Mentari. Wow. Macam Datuk Sheila Majid. Dah teruja ni. Wow. Nak teruja ni. Okey, macam-macam ada air sirap lah, ada air kosong lah. Dan macam ini sesuatu yang orang kata berkaitan dengan sinaran juga, cikgu. Ya, saya. Kita akan mulakan dengan sinaran, kemudian kita akan mengesan kehadiran sinaran dan juga menentukan kekuatan sinaran tu separuh hayat dia punya konsep. Jadi apa yang menarik tentang sinaran ni, cikgu? Sinaran ni dia ada di mana-mana saja. Okey. Jadi saya nak tanya, sebelum saya cerita, saya nak tanya Eli, apakah yang Eli faham tentang sinaran secara umumnya? Sinaran, saya rasa dia macam daripada matahari, cahaya matahari dan dia memancarkan bila ada pembiasan. Belum aja dah pandai ni. Oh, betul ke, cikgu? Saya main tembak je sebenarnya. Contoh sinaran. Jadi okey. ada banyak jenis sinaran yang kita akan belajar hari ini. Okey. Jadi kita akan ada contohnya sinar gamma, sinar alfa, sinar beta dan sinar ultraviolet. Okey. Jadi itulah contoh-contoh yang kita akan belajar lepas ini. Baik, okey. Sebelum kita belajar lanjut, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik sedang menonton sekarang ni, terutamanya untuk menjaga SOP kita, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal dan kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Sekarang ni kita dalam musim lockdown, jadi kita keluar bila perlu sahaja. Ya, betul itu. Sentiasa jaga SOP yang paling penting. Okey, saya akan sanitasi ni mana? Ni sanitizer, cikgu? Ya, saya. Betul Bukan itu betul. Betul. Okey, ni sanitasi tangan saya dulu, lepas tu giliran cikgu ya. Okey. Silakan, cikgu. Okey, baik. Kita bukan berdua saja dengan cikgu kan? Ya. Kita ada murid-murid yang comel ni dah bersedia dah untuk belajar sesama dengan kita hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih Dalam Kedah. Ya, Penang Kedah. Kedah. Cek betul ke? Cek Kedah kan? Itu bukan penting. Cek boleh lah, cek boleh. Boleh cek, no? Okey, kita berkenalan dengan murid-murid cikgu yang umur berapa ni? Umur 15 tahun. 15 tahun, tingkatan 3? Tingkatan 3, okey. Siapakah mereka, cikgu? Jom kita berkenalan dengan mereka. Cikgu boleh perkenalkan anak-anak murid cikgu? Okey, kita ada Aida, kita ada Ali Hanif, Kristina, Ayuni dan juga Aini. Okey, mungkin setiap seorang boleh buka mic dan perkenalkan diri masing-masing. Kita mula dengan siapa ni, cikgu? Batria. Hai, Assalamualaikum. Assalam. Nama Aida Batriah binti Zulkifli. Panggil Aida. Okey, saya suka background dinding awak tu warna ungu. Okey. Seterusnya Ali Hanif. Ya, Ali Hanif. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ali Hanif bin Muhammad Noor. Okey, Waalaikumsalam. Seterusnya siapa ni? Safia. Anis Safia. Anis Safia. Ni Safia, kuat sikit boleh tak? Kita dekatkan. Nama saya Anis Safia binti Mak Sofi. Dia panggil saya Anis. Alright, ngam. Seterusnya kita ada Kristina. Nama saya Lukisina Aimuni binti Mak Sepen. Boleh panggil saya Kristina. Kristina Aguilera apa? Kristina apa? Kristina Aimuni. Aimuni, tak dengar. Okey. Seterusnya Ayuni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aini binti Ahmad Zapuan. Boleh panggil Ayuni. Okey, Waalaikumsalam. Ini semua anak murid cikgu tingkatan 3 lah. Ya, saya. Dia dah kira tak ada PMR lah, cikgu? PT3. PT3? PMR zaman bila? Ya Allah, ya Tuhan tu. Itu zaman saya tu. Okey. Baik, cikgu.
Apa yang cikgu boleh ajar kita pada hari ini berkenaan dengan sinaran? Okey, saya dah tanya Ellie, apakah yang Ellie faham tentang sinaran. Jadi sebelum kita mula ni saya nak tanya kepada murid-murid saya, Baik. apa yang mereka faham tentang sinaran. Jadi saya mulakan dengan Ayuni. Okey. Ayuni, Ayuni? Bersifat gelombang. bersifat gelombang. Okey. Ali, Ianya ada frekuensi. mempunyai nilai frekuensi. Okey. Boleh diterima, betul. Aida, Bercahaya. bercahaya. Okey. Tepat. Dan Anis, Bergerak laju. bergerak laju, sinaran. Laju. Okey, Sebab untuk cahaya. memahami apa itu sinaran, kita Okey. tengok satu kita punya rumusan bagi sinaran Boleh, ini. cikgu. Apakah itu sinaran? Okey. Tekan bawah, cikgu. Itu dia. Okey, sinaran sebenarnya proses pemindahan tenaga. Macam matahari tadi, matahari mengeluarkan sinaran dan sinaran itu sampai ke permukaan bumi. Okey. Apa yang disinari adalah bentuk tenaga. Okey. Okey, jadi kita boleh kelaskan sinaran ini kepada bentuk, ciri dan jenis. Jadi bentuk sinaran ni kita ada dua bentuk. Sinaran ni dia berbentuk gelombang Okey. dan juga sinaran ni boleh berbentuk zarah. Okey. Partikel. Maksudnya kalau gelombang dia bergerak secara gelombang sinaran tu. Kalau partikel dia bergerak macam biji-biji. Tak semua sinaran dalam bentuk gelombang, ada sinaran yang bentuk biji. Oh, ya. Biji. Sinar gelombang radio, gelombang mikro itu gelombang lah. Tapi Okey. kalau sinaran kita ada sinar alfa dengan sinar beta. Beta. Dia bergerak dalam bentuk zarah. Okey. Itu bentuklah. Okay, ciri-ciri bagi sinaran tadi dia ada tenaga, mempunyai nilai frekuensi dan panjang gelombang. Dan jenis-jenis sinaran ini adalah jenis yang mengayon dan tidak mengayon. Okey. Jadi topik hari ini sebenarnya kita nak fokus kepada apakah beza mengayon dan tidak Mengayon. Itu sebenarnya. Yang kita nak tengok sebenarnya, kita tengok yang contoh lain. Okey. Okey, contoh lain ini adalah contoh-contoh sinaran. Kita Mengayon. akan belajar dalam spektrum elektromagnet. Inilah spektrum elektromagnet. Kita bermula dengan gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya nampak dan ultraungu dan terakhir kali sinar radioaktif. Sinar radioaktif yang bahaya, cikgu? Ya, ini berbahaya. Daripada semua sinaran ni, ia adalah paling bahaya. Okey. Tapi yang kita nampak hari-hari, kita boleh tengok hari-hari adalah cahaya nampak. Selain daripada julat cahaya nampak ni kita tak boleh tengok. Okey. Kalau kita diberi hijab untuk tengok, kita boleh nampak gelombang radio. Oh. Nampaklah gelombang radio bergerak. Wow. Jadi kita diberi keupayaan mata kita untuk mentafsir gelombang cahaya nampak. Jadi kita orang kata mata kasar jugalah, cikgu. Mata kasar. Jadi kita kebolehan yang kita dapat hanya boleh tengok cahaya nampak. Okey, baik. Okey. Okey. Jadi kita nak bincang sinar mengayon dan tidak Mengayon. Okey. Kalau tengok jadual ni, daripada gelombang radio sampai ke ultraungu kita kelaskan sebagai sinar tidak mengayon dan sinar radioaktif dikira sebagai sinar mengayon. Mengayon. Apa itu sinar mengayon dan tidak mengayon? Itu yang kita nak Ayon-ayon bincang. positif, negatif tu, cikgu. Tepat sekali. Betul lah, cikgu? Belum ada- ajar dah pandai ni. Ada kena-mengena. Okey. Baik, okey. Cikgu nak buat apa? Saya nak buat analogi. Okey, silakan. Kita Okey. tukar tempat. Agak sukar untuk kita terangkan kepada murid untuk memahami sinar mengayon tidak mengayon sebab perkara itu berlaku dia tidak nampak sebab terlalu seni. Okey, satu molekul udara bila disinarkan dengan sinaran, kalau molekul udara tu berubah sifat keneutralan, maka dia akan jadi sinaran yang kita bagi itu adalah sinaran mengayon. Okey. Kalau sinaran tu kena kepada molekul udara, tidak berubah sifat, maka sinaran tadi bukanlah sinar tidak mengayon. Okey. Okey. Contoh, okey, analogi Okey. Dalam botol ni saya isi air, ada 2 botol isi air. Okey. Guna air ni kita analogikan sebagai molekul udara. Okey. Okey, molekul udara, ni molekul udara. Okey. Molekul udara ni bersifat neutral. Okey. Maksudnya dia tak ada charge positif negatif, dia adalah bersifat neutral bagi kedua-dua botol Okey. ni. Okey. Kita nak tengok sejauh mana kesan pengayunan atau tidak mengayon. Okey. Ini ada air juga. Tapi analoginya botol yang kecil ni ini adalah punca sinaran. Okey. Ini adalah sinaran, mungkin sinar gelombang radio, gelombang mikro ataupun cahaya biasa. Okey. Dan saya masukkan ke dalam botol yang pertama. Maksudnya sinar tidak mengayon saya masukkan dalam botol yang pertama. Okey. Saya goncang. Ada perubahan tak? Dari segi visualnya. Tak ada.
Dari segi fizikalnya, Tambah air lah. tambah air. Okey. Mungkin isi padunya berubah, suhu mungkin berubah, Okey. ketepatan mungkin berubah, Okey. tapi dari segi visualnya tak berubah. Okey. Okey, ini untuk hasil daripada sinar tidak mengayon. Okey. Okey, sekarang kita nak sinar yang mengayon. Mengayon. Ini analoginya adalah sinar mengayon. Okey. Contoh, Yang radioaktif radioaktif. tadi. Contoh radioaktif ni kita masukkan ke dalam gelombang udara yang neutral. Okey. Masukkan sinar radioaktif, sinar mengayon telah masuk kepada molekul udara. Okey. Secara visualnya ada perubahan kan? Ada? Ada perubahan, dia tukar menjadi merah. Seperti biasa mungkin ketepatan dah berubah, isi padu dah berubah, Ya, suhu suhu dah dah berubah, berubah. tapi visualnya dah berubah. Okey. Bermaksud sebelum kita kenakan sinaran mengayon, molekul-molekul udara, airan udara tadi ada bersifat neutral. Tapi bila kita lalukan atau sinarkan dengan sinar mengayon, dia telah berubah sifat molekul tersebut kepada positif dan pecah negatif. Okey. Dia telah hilang sifat keneutralan bagi molekul udara itu. Jadi molekul udara yang positif, yang neutral tadi telah berubah sifat menjadi molekul udara yang bercas positif Okey. atau bercas negatif. Okey. Samalah kalau sinar mengayon ni kalau kena permukaan badan kita, kulit kita, dia akan merubah sifat dia. Itu Macam ada menyebab- asid lah macam tu kan. dia cikgu? akan merubah sebenarnya DNA kita semua, menyebabkan kita ada sakit dan sebagainya. Itu kadang-kadang kalau kita tengok filem zombie kan cikgu. Ya. Konon-kononnya kronologinya berkaitan dengan Radiasi. sinar radioaktif ni. Jadi itulah cerita-ceritanya lah. Itu kan cerita orang kata apa? Cerita fiction lah, fiction cerita lah. fiction yang dibuat-buat kan. Okey. Selepas berkaitan dengan sinaran radioaktif ni apa lagi yang Jadi kita nak cikgu dikira boleh faham bahawa sinar mengayon, sinar tidak mengayon tidak mampu mengubah sifat keneutralan bagi molekul udara, dan sinar mengayon dapat merubah sifat keneutralan bagi molekul udara menjadi ion positif dan ion negatif. Okey. Sekarang saya nak pergi ke soalan berikutnya. Kita tukar tempat. Tukar tempat lagi. Okey. Macam menari Zapin lah kita cikgu. Saya okey. silat. Okey. Okey, kita Seterusnya. nak bertanya kepada pelajar-pelajar saya, apakah contoh-contoh sinar mengayon? Siapa yang jawab? Saya nak tanya kepada Kristina. Sinaran alfa. Sinar alfa. Aida? Beta. Beta. Anis? Sinar gamma. Sinar alfa, beta dan gamma. Juga kita kelaskan sinar mengayon ni selain daripada sinar alfa, beta dan gamma, kita ada sinar X. Jadi saya nak untuk yang penutup, saya nak beritahu tanya kepada Ali, tolong jelaskan ciri-ciri ataupun sifat umum bagi sinar radiasi. Apakah Ali. ciri-cirinya? Sifat-sifat umum bagi Go, sinar Ali. radiasi. Ali, silakan Ali. Ianya berbahaya, tidak boleh dilihat, tidak boleh dibau, tidak boleh dirasa dan tenaga yang tinggi. Tenaga yang tinggi. Betul lah pandainya. Itu masalah dia kalau Okey. sinar radiasi ni. Oh, okey. Secara kesimpulannya, sinar mengayon ni dia mempunyai beberapa contoh, iaitu kita ada sinar alfa, beta dan gamma. Selain itu kita ada sinar X yang kita X-ray. Okey. Okey. Cuma alfa dan beta ni lah bersifat zarah, dan semua sinar radioaktif ni dia ni sifatnya tidak nampak, ada Okey. kesan. Kalau berada kat bilik ni kita tak dapat kesan pun. Oh, ya ke? Kita terus tengok dan detect apa dia. Macam COVID lah dia. Cuma di segmen akan datang kita akan tengok cara kaedah pengesanan sinar radiasi. Mungkin daripada simptom-simptom yang berlaku dan Ya, sebagainya. saya. Cikgu. Baik, okey. Kita nak berehat seketika boleh cikgu? Ya, saya. Boleh. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita bersinar-sinarkan diri kita dan hidup kita dengan pembelajaran sains bersama dengan cikgu. Sekejap lagi kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB merupakan sebuah badan penguatkuasaan bagi segala jenis aktiviti penggunaan, perlesenan, keselamatan dan kawalan tenaga atom di Malaysia.
Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dekat sini. Kita ada Cikgu Ahmad Syamimi dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih Dalam. Air Putih Dalam Kedah. Baik, Cikgu, hari ini kita belajar subjek sains berkenaan dengan sinaran. Ya. Sinaran. Okey, sinaran apa yang seterusnya kita akan Kita lakukan? tadi berhenti di bahagian untuk sinar mengayun. Dan Sinar contoh sinar mengayun. mengayun adalah alfa, beta dan gamma. Okey. Dan seperti yang kita bincang tadi, sinar mengayun ini tidak dapat dikesan di bahu dan dirasa, Okey. dan juga tak dapat detect kehadiran dalam sekeliling kita. Jadi untuk mengesan sinar radiasi ni ataupun sinar mengayun ni, kita perlukan alat-alat khas. Jadi untuk hari ini saya bawa Alat khas tersebut. Okey, yang apakah? kita boleh kesan kehadiran sinar radiasi Oh. dalam sekitaran kita. Okey. Jadi sini saya perkenalkan hakan rukun. Okey, Yang- harta Hakan rukun. hakan rukun. Hakan rukun. Okey. Kemudian kita ada survey meter ataupun meter tinjau. Okey. Ini alat meter tinjau pengesannya. Okey. Ini pun alat ini pun meter tinjau juga. Survey meter juga. Cuma ini macam dia boleh fleksibel lah, kita boleh angkat. Kita boleh Cikgu, ya saya. kita tunjuk balik yang warna biru ni. Okey. Tunjuk dekat kamera lama Ah. sikit. Kamera tak nampak tu. Hakan rukun yang Hakan kita rukun. Boleh akan pusing dia akan sikit, bagi cikgu? bacaan dalam pengesan sinar radiasi. Okey, boleh pusing belakang cikgu? Ada Okey. apa-apa belakang tak? Tak Oh, ada belakang apa. tak ada apa-apa, depan je lah. Cuba bacaan sini je. Dan di sini adalah survey meter. Okey, lama Bacaan sikit dia cikgu. fungsinya sama aja. Dia ada bacaan, Okey. dia ada boleh kesan dia punya pengesan dia di sini, pengesan radiasi. Okey, kejap Okey. kita tengok. Okey, pengesan radiasi baik. Okey. Pengesan dan sini dia punya indikator bacaan baca dia. dia lah, baca meter dia lah. Okey. Okey. Ini pun sama juga, cuma version yang berbeza. Okey. Tu Ini- boleh angkat ya cikgu? Ini pengesan. Pengesan yang di sini. Pengesan dan di sini dia punya bacaan dia. Ada bacaan di sini. Ini pengesan yang bulat ni. Okey. Ini survey meter yang digunakan di lapangan. Okey, Okey, Mak, lapangan. di tempat kerja, tempat Okey, keselamatan. okey. Cuma isu yang sekarang ni, kalau Eli pegang lah yang ni. Saya bagi Eli pegang ni. Okey. Okey. Ada bacaan tak? Ada 0.252. Kalau kita timbang berat badan kita, kalau ada bacaan awal, kita nak terima tak? Tak nak terima. Tak terima. Kita mesti ada kosong dulu. Tapi macam mana boleh kosong benda ni? Apa isu sekarang ni? Maksudnya udara ada jisim. Udara, okey, maksudnya survey meter ni pun ada bacaan kosong. Oh, dah berubah dah? Dah 0.1. Tadi 0.2. Ni 0.179. Okey. Bermaksud, sekitar kita ni memang ada sinar radiasi. Okey. Jadi kita panggil sebagai background radiation. Sinar radiasi menjadi. Contoh, Eli menghasilkan sinar radiasi. Wow. Saya menghasilkan sinar radiasi. Contoh lain, batu-batu ni. Okey. Batu ni. Ini adalah berubah. batu mamar. Marble. Okey. Ni berubah. Cuba ambil bacaan. Macam mana nak ambil bacaan ni Letak je, cikgu? letak je. Letak atas ni? Ya. Okey. Ni macam timbang berat ke cikgu? Tak ada. Oh, tak eh? Okey. Okey. Ada perubahan tak bacaan dia? 0.226. Ada kenaikan tak? Naik. 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 Ini Sebab tadi 0.226. tengok ini pula. Okey. Ini 0.236. Tadi 226. Ada perubahan figure. Ada perubahan. Dia turun 0.232. Itu adalah garam. Oh, okey. Garam. Garam ada Macam radiasi. ni pun dia boleh detect cikgu radiasi tu. Ini cuba check last. Ni apa cikgu? Itu ukur dulu bacaan dia. Saya rasa saya tahu apa ni. Ni penyejuk muka. Budak sejuk. Budak Ini sejuk adalah bukan? bacaan dia. 0.223. 23. Okey, ini adalah baja pertanian. Oh. Jadi nak bagi tahu di sekeliling Berubah. kita ni berubah. Di sekeliling kita ni memang ada sinar radiasi, dimancarkan sinar radiasi dan ia tidaklah memberbahaya. Boleh diterima, boleh digunakan sehari-hari. Jadi saya nak tunjuk bahan radiasi yang sebenar. Oh. Yang ada bacaan dia sendiri. Kak cikgu dia akan harm people ke tak? Macam selamat. mencederakan. Kalau kita tahu cara penggunaan dia, selamat. Jadi untuk guna hari ini kita consider selamat lah. Okey, kita persilakan FM kita yang tersohor di Malaysia ni, termasuk Cik Faris. Okey, tu apa? Dekat tangan dia tu, cikgu. Okey, sebelum saya bermain dengan alat ni, dengan barang ni, saya pakai alat pengesan. Nak saya baca doa dulu ke? Tak perlu. Tak perlu. Okey, ini adalah alat pengesan. Sama Okey. juga dengan tadi.
Ni kita panggil sebagai dosimeter. Okey. Di mana pekerja nuklear kena pakai ni untuk kesan radiasi pada badan mereka. Oh, ya ke? Jadi tadi kenapa kita kena bawa FM kita yang bawa masuk bekas Soalan yang bagus. Dia sedang memancarkan sinaran sekarang. Okey. Okey, kalau kita berada di sini dari awal barang ni, dia akan beri bacaan pada bacaan kita. Okey. Contoh, Wow, tadi 0.328 0.2 tadi. dah. Sekarang saya letak di sini. Sekarang bacaannya ialah, ni adalah kobat. Dan bacaan tengok bacaan kobat ni. Dah 6.2 dah. Kejap, kita bagi kamera zoom dulu. 6.6. Oh, dah tua. Dah naik dah. 7.175. Oh, Microsievert ukuran dia. sekarang 7.3, 77. Oh, dia naik cikgu. Naik. 8 dah. Asal tadi Wow. 0.2 microsievert. Jadi bila kita bawa dengan dekat dengan kita dapat bacaan sisi kita kawasan ni dinilai dah naik 10.6. 11 dah. Wow, hebatnya. Okey. Yang saya punya pun memang dia Dekat memang akan lagi. sentiasa berubah-ubah ya cikgu. Sampai satu tahap lah. Dia akan berhenti. Dia akan berhenti dekat mana? Yang ini dekat tangan Nelly ni, yang satu lagi jenis bacaan. Saya tak tahu. 0.1.2. Ambil masa sikit ambil. Macam ni. 1. Itu lagi cepat lah kot. Okey, ini Saya contoh punya lambat kobat lah. sikit ni. Ini adalah thorium. Thorium pun sama juga, kita pun kesan bahan radiasi yang sebenar juga. Cuma dia simpan dalam kotak khas untuk mengurangkan kesan radiasi dia. Okey. Ini lebih kepada sinar gamma. Ini lebih kepada sinar beta. Okey, saya bawa keluarkan. Wow, besar. Kalau ni, ini cikgu. saya keluarkan, saya contoh ya. Tu apa cikgu? Ini adalah cover dia. Pelambung. Cover. Pelambung. Cikgu perlu bantuan ke? Okey, kita cuba. Nak saya tolong cikgu ke? Tak perlu. Okey, ini pelambung, penutup dia. Inilah bahan radiasi Cikgu dia. pusing sikit, kamera tak nampak. Ini adalah Pusing ke depan. okey. Box tu pusing ke depan. Ini gitu. penutup dia, pelambung. Okey. Pelambung dan inilah bahan radiasinya. Bila saya keluar ni dia sedang memancarkan sinaran. Oh, Tak inilah. nampak? Tapi Bacaan bacaan microsievert berubah. naik. Saya boleh pegang ke benda ni? Boleh pegang. Okey, kita tunjuk dekat kamera. Sekejap, tak nampak. Okey, 2 Ui, laju. Dah makin naik. Banyak juga dah naik cikgu. Akan betul naik Wow. sampai satu tahap dia akan berhenti dah. Oh, menunjukkan bahawa, maksudnya itu level dia. Ya. Apa efek dia kalau radiasi yang ni cikgu kepada manusia? Kalau pada masa yang lama dia akan kesan kepada manusia lah, kesihatan lah. Kena kanser ataupun perubahan dari segi sel-sel akan apa-apa tak, mati. cikgu? Tapi kita dalam keadaan yang dalam kuantiti yang selamat Okey. dan juga jarak yang sesuai. Okey. Yang penting masa pendedahan tu kita Okey. rehatkan. Tak boleh lama. Tak boleh lama. Jadi Okey. kalau macam contoh dia merosakkan sel kita. Lepas 1 jam sel kita dah pulih kembali. Selamat lah. Kalau 24 hours, 2-3 hari sampai kena, sel tu tak boleh nak pulih Aktif kembali. lah. Kita akan sakit lah. Okey, yang pelambung tadi tu dekat atas tu sebagai penutup supaya dia tidak keluar radiasi tu. Ya, dia ada perisai. Oh. Sebagai perisai. Baik. Shielding dia. Okey. Baik. Okey, mungkin cikgu ada soal selepas ni kita Ini nak buat. pengesan yang Okey. kita boleh adakan di pasaran. Baik. Hari ini saya nak bawa pelajar-pelajar untuk membina alat pengesan sendiri. Okey, cikgu nak akan buat kat sini. Ya, Saya pergi ke sana ya. Kita tukar tempat kita baik. berzapin dan bersilat. Okey. Saya alihkan ni. Silakan. Jadi kita nak buat alat pengesan kita sendiri, kita namakan sebagai kebun awan. Kebun awan adalah satu alat pengesan untuk mengesan sinar radiasi. Kemudian kita kena perlukan plate putih, kotak luk sinar, Okey. penutup. Di bawahnya saya letak dengan kertas hitam. Okey. Atasnya saya letak span. Kemudian kita perlukan 95% keturunan alkohol. Okey. Kemudian kita ada satu lagi ni sumber radioaktif juga. Sumber radioaktif. Dalam ni ada sumbu pelita. Sumbu, okey. Okey. Kemudian sumbu pelita ni dicampurkan dengan bahan radiasi Digabungkan dengan bahan radiasi. untuk meningkatkan kecerahan api. Oh. Okey. Dia extra sikit lah. Tapi dia ada bahan radiasi lah. Macam petrol semua tu ada radiasi cikgu? Tak. Oh. Tak. Itu sumber api lah kan? Jadi bahan galium ada radiasi macam batu tadi. Tapi tak kuat lah. Okey. Ni batu apa cikgu? Marble. Oh, marble memang ada radiasi ya? Marble, dinding rumah, Habis kalau satu rumah tu radiasi tu kuat. pisang, makanan kucing. Memang ada radiasi tapi dalam kuantiti yang sedikit.
Kalau satu rumah banyak marble, so okey selamat ke cikgu? Selamat, saya selamat. Sebab tahap keselamatan kita 1 mikrosievert. Dan bacaan tadi 0.2 kan. Oh, kalau satu rumah banyak juga cikgu. Dan bahan yang paling penting untuk kita buat ni adalah ais kering. Oh, ais krim? Ais kering, dry ice. Oh, ais kering. Dry ice ni adalah komponen utama untuk hasilkan kebuk awan. Saya kalau buat makan ni memang saya dengar laju je. Okey. Wow. Okay, pertama kali kita terlalu sejuk. Okay, kan. Okey. Okey, kita letak ais krim dalam pelik ni. Kemudian kita ambil alkohol. Kita cabutlah. Kita spraykan bahagian atas span. Tok pusing depan tu. Okey, kita spraykan bahagian atas. Ni bahagian bawah, ni bahagian atas kita spraykan. Okey. Okey. Kemudian kita tutup dan letak di atas ais krim. Ais kering. Okey. Bahagian bawah ni dia sejuk, bahagian atas ni kita panaskan. Okey. Kemudian kita akan masukkan sumber radiasi Okey. dalam di lubang dia. Lubang. Ada lubang di yang sini, cikgu dah buat. mencari Itu jumpa dia. dah. Ya. Cloud chamber. Okey. Oh, macam tu je. Ya. Kita tak nampak kan cikgu? Kita rasa macam Tak nampak. biasa. Itulah sifat radiasi. Oh. Kemudian kita akan lihat daripada atas, kita akan nampak gerakan di sini. Tetapi kita kena lakukan pemerhatian ni dalam bilik yang gelap. Okey. Ini kita ada box ni. Jadi penyelesaian dia saya gunakan box untuk Baik. Eli tengok apakah yang berlaku dalam bilik gelap ni. Okey. Okey. Pastikan dia satu center. Okey. Kemudian Eli sinarkan cahaya di sebelah kebuk itu. Okey, saya kena tengok dekat lubang ni cikgu. Ya saya. Kamera tak boleh nampak lah kan? Rahsia. Ya, lah cikgu. Dia bergerak-gerak. Dia bergerak-gerak. Untuk penonton dan juga murid, saya akan bawakan tunjukkan video berkaitan dengan apa yang berlaku dalam kotak gelap ini. Jom kita tengok video. Kita tengok. Mari kita saksikan video dulu. Apa yang kalau penonton nak tahu yang nampak, apa yang dinampak dekat mata Eli sekarang ni, kita tak boleh nak terangkan dekat kamera. Jadi kita ada video yang disediakan oleh cikgu sendiri untuk terangkan sendiri kepada adik-adik di rumah. Jom kita saksikan. Lampu suluh. Kita tengok sini, kita ada Cahaya visual. putih daripada lampu suluh. Okey, ini adalah kebuk awan yang kita bina tadi. Di luarnya kita sinarkan dengan lampu suluh. Dan di dalamnya hitam tu adalah background tadi. Kemudian kita akan nampak dia punya gerakan putih-putih tu. Itulah bukti pengesanan bahan radiasi. Okey. Okey. Kemudian kita tengok kat sini, bahan putih ni, dia bukanlah zarah alfa ke beta gamma. Atau gamma, okey. Dia adalah kesan laluan. Zarah tu bergerak dalam kebuk awan, laluan gerakan tu dia akan menghasilkan renut-renut ataupun jejak-jejak. Okey. Dia bukanlah yang putih-putih tu bukan dia punya zarah. Okey. Laluan je ataupun tapak Baik. kaki, footprint dia. Okey. Saya ambil bahan ini. Okey, silakan. Cikgu, saya rasa pening-pening lah cikgu. Tu efek dia ke? Tak ada. Itu ada. psikologi. Okey. Bawah ni kita letak ais. Letak ais. Ni atas ni kita panaskan. Atas ni ada alkohol. Okey. Alkohol ni akan menguap. Okey. Bila Menguap. Menguap. Okey. Akan menguap. Kemudian bila bawah ni terlalu sejuk, disebabkan ada ais kering, maka dia akan menitis embunnya. Kemudian bila kita bagi sumber radiasi, zarah bergerak. Zarah bergerak dalam titisan embun tu akan menghasilkan laluan renut. Renut tu macam putih tu lah. Oh, itulah dia. Itulah renut. Kita akan nampak kesan gerakan zarah. Bukanlah zarahnya, kesan gerakan zarah. Oh. Itu kita panggil sebagai kebuk awan. Okey, itulah berfungsinya awan. Tapi kalau terbuka botol sumber radiasi tu tak ada masalah Tak ada cikgu? masalah. Tak ada masalah. Kalau macam makanan yang dah terdedah daripada sumber radiasi ni, boleh makan lagi ke tak boleh? Boleh makan. Boleh makan?
Tapi? Boleh makan. Tak ada tapi? Tak ada tapi. Tak ada tapi, okey. Baik, kita nak rehat seketika, cikgu. Ada murid-murid dekat dalam talian ni okey ke semua? Okey Semua boleh tunjuk thumbs up kalau okey? Alright, ngam. Okey, kita akan rehat sekali lagi. Kembali selepas ini dengan sumber radiasi yang berbeza sedikit yang cikgu akan ajar dengan kita kejap lagi. Ya, saya. Baik, terus menonton Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Secara purata, tubuh badan manusia akan terdedah kepada sinaran radiasi sebanyak 0.1 milisievert setahun, iaitu di bawah paras selamat 1 milisievert setahun. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Syamimi. Okey. Baik, dengan murid-murid kita yang dalam talian sekarang ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih dalam Kedah. Ya, saya. Okey, Cikgu. Tadi kita dah buat eksperimen berkenaan dengan sumber radiasi dan sekarang ni apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita akan teroka, Cikgu? Kita dah belajar pasal radiasi tadi, beri kesan. Contohlah, saya bagi contoh analoginya. Ini adalah radiasi. Okey. Memancarkan sinaran. Okey. Okey, saya buka je. Okey. Adakah lampu ni sinaran ni akan bertahan sampai bila-bila? Tak. Dia mesti ada tahap dia akan Jangka hayat dia lah. jangka hayat dia akan malap dan akhirnya padam. Okey. Begitu juga dengan sinaran. Okey. Setiap setiap bahan radiasi ni dia ada tempoh jangka hayat dia. Tapi dia tak ukur macam kita ukur hayat biasa. Contoh bateri handphone, Okey. kita charge 100%. Kalau 100% tu kalau handphone LED berapa lama dia tahan? Berapa persen? 100. 100%. Satu hari? Satu hari. Bila Tak dia sampai akan pun. jadi 50%? Dah setengah hari? Setengah hari. Daripada belajar jadi separuh. Lepas setengah jam, lepas 12 jam lagi dia akan Separuh lagi. habis. 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 Okey. Tapi berbeza dengan separuh dengan bahan radiasi. Dia punya separuh tu dia tak sama dengan macam bateri tadi. Okey. Dia jadi macam kita mana? akan panggil dia sebagai konsep separuh hayat. Konsep separuh Di mana hayat. Okey. 100% separuh. Lepas 1 jam contohnya dia akan bertukar menjadi 50. Lepas sejam yang kedua 50 tadi akan jadi separuh daripada 50. Oh. Bukan 150 kosong, bukan. 150 separuh daripada 50 akan jadi 50 bagi 2 25. 25. Lepas sejam yang kedua 25 bagi 2 lagi. Okey. 12.5. 12.5 dan seterusnya sampailah nilai yang sedikit lah. Okey. Jadi, untuk memahami konsep tu, Okey. saya bawakan satu aktiviti. Okey. Saya menggunakan ini bahan radiasi ni. Saya bagi sebagai duitium. Baik. Duitium. Duitium. Duit tium. Okey. Kenapa tu? Kita bermain-main lah. Oh, okey. Jadi kita andaikan ni adalah bahan radiasi, tapi Baik. ada shilling. Okey. Kita akan tengok separuh hayat bagi shilling, bagi Okey. bahan radiasi ni. Alright. Jadi analoginya adalah ataupun aktivitinya adalah kita masukkan dalam ni. Sekarang ni dia shilling ni ada bilangan 100 keping. Okey. Itu jadual. Okey. Sekarang kita ada jadual kat tangan Nelly. Okey, jadi murid-murid pun dah boleh sediakan. sediakan jadual. Murid-murid dekat dalam talian pun dah sediakan jadual masing-masing ke? Tunjuk jadual masing-masing. Boleh tunjuk. Kita tengok. Ada tak? Itu dia. Okey. Okey, kita nak buat aktiviti ni. Okey. So, Kita cikgu ada nak saya satu- buat apa ni, cikgu? Bilangan shilling fasa 1 ni. Okey. Sekarang ni kita ada 100 shilling. Okey. Bermaksud keraktifan bagi satu bahan radiasi tu ada di kita sebagai 100. Okey. 100. Kemudian saya guna. Okey. Okey. Saya guna tempoh separuh hayat bagi radiasi ni Okey. 10 saat. Oh. Maksudnya selepas 10 saat dia akan berkurang nilainya. Okey. Jadi Oh. untuk analogi ni kita buat 10 saat goncangan. 10. Okey. 10. Habis fasa yang pertama. Okey. Jadi kita tengok apakah yang berlaku pada shilling ni. Okey. Okey. Benar. Okey. Pada shilling ni kita ada 2 kebarangkalian, kepala dengan Wah, semua bertukar jadi 20 sen. semua 20 sen. Tak ada Semua saja. 20 sen. Okey, kita ada kebarangkalian kepala dengan ekor. Okey. Jadi saya anggap yang kepala ni masih lagi kreatif, yang ekor tu tak aktif. Okey. Jadi saya pilih yang kepala.
Kepala yang aktif, Aktif. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, Banyak juga. 10. 10. 1, 2, 3, Ini kalau untuk adik-adik suka menabung sambil-sambil tu bolehlah belajar 7, mengira dengan 9, sambil-sambil belajar sains juga. 20. Okey, 20. 1, 2, 3, Ini fasa 4, satu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. Okey. 1, 2, 3. Cikgu pilih ni semua yang kepala. Saya pilih kepala semua. Yang ada 4. kepala. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, semua ni ekor. Yang ada kepala. So kita ambil bacaan untuk fasa pertama selepas 10 saat. Yang aktif tinggal lagi 51. Yang so nak tulis macam mana ni cikgu? 51 sini. Okey. Ha. Yang aktif 51. Yang ni ni yang tak aktif, yang dah mereput. Dah mereput. Baik. Okay, selepas 10 saat 100 bertukar menjadi 51. Oh. Kemudian fasa kedua, 10 saat yang kedua. Okey. Dia 10 pun saat je dah separuh kan cikgu? Ikut bahan. Okey. Ada bahan yang 10 tahun, ada bahan yang 6 tahun, ada bahan yang 5 hari, ikut bahan. Okey. Tapi untuk duit tiem ni, kita bagi 10 saat je. Okey. Okey. Kira lagi sekali. 10. Okey, 10. Baik, 10. Dia dah mereput. Mereput. Okey, jom kita tengok. Siapa yang kena? Banyak mana yang mereput? Okey. Saya pilih yang kepala. Okey. Yang masih lagi aktif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak juga. 6. 26. 26 fasa 2 Maksudnya yang baki tu tidak dah mereput. Baik. Yang tinggal aktif masih tinggal lagi 26. 26. Kemudian kita fasa yang seterusnya 10 saat lagi. Goncang lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tengok kira. Lalas tak ada. Tak ada. Dah mereput habis. Hilang dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, clear? Okey, 12. Berapa? 12? 12. Uyo. Goncang ni 1, 2, 3. Okey, ini fasa yang ke 4. Untuk 10 saat yang berikutnya. Yang tadi dia dah aktif. Bila 10 saat, tengok ada lagi tak yang aktif. 1, 2, 3. Saya pasti ni mesti 6 je. Memang 6. Memang 6. Lah. 6 untuk fasa yang kelima. Uyo, makin lama makin sikit. Tinggal ini yang aktif. Lepas 10 saat, tengok lagi. Adakah masih lagi 6? 1, 2, 3. Lah cikgu, betul-betul 3 cikgu. Kemudian kita Hebatnya. kurang lagi, kita buat lagi. 1,5. Macam mana nak 1,5 tu? Tak kira tengok. Tinggal 1. Sahaja. Satu saja. Lah. Okey, mudah-mudahan dapat bacaan. Betul-betul terbalik. Okey. Macam mana dengan murid-murid dekat dalam talian kita sama-sama menggoncangkan duit tiem tu juga ke? Jadi saya minta murid-murid tunjuk apa dapatan kamu. Wow. Itu siapa dulu? Kita tengok Ayuni. Sama eh? Sama. Semua sama. Mana yang Anis dengan Ali. Ali? Okey. Okay, tunjuk tak bagus. nampak. Tunjuk Anis, tunjuk tak nampak. Tunjuk depan kamera, jangan sengit-sengit macam tu. Straightkan kertas. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, wow, hebat. Cikgu, dia memang akan separuh semua cikgu? Separuh. Ni saya pegang buat ni. Okey, silakan. Okey.
Ini adalah fasa separuh hayat. Okey. Dia ikut bahan. Okey. Bahan ada bahan yang 10 saat, 10 saat dan sebagainya. Tapi setiap fasa ni tengok bahan radiasi ni dia akan kurang keamatan dia, kekuatan dia kepada separuh. Okey. Jadi kita nak tengok dia punya pergerakan tu ataupun dia punya separuh hayat tu kita pindahkan dalam bentuk graf. Baik. Okey. Okey. Murid boleh keluarkan graf kamu. Okey. Untuk kita sama-sama melukis graf hasil daripada goncangan duit sini tadi. Okey. Okey, Adik cuma baca Saya bacakan ya untuk cikgu ya. Yang Okey, pertama untuk 100. kosong? Kosong 100 lah. 100. Pada asalnya keaktifan dia 100. Ha. Kemudian selepas goncangan yang pertama, fasa yang pertama, 51. haflah yang pertama 51. T yang 1 51. Okey. Okey, cikgu nak pakai marker biru ke? Boleh nampak boleh. sikit kan? Alright. Perbezaan dia. Kemudian untuk yang bacaan kali kedua 26. 26. Kali yang kedua 26 di sini. Kali ketiga Yang ketiga 12. 12 sini. Kali keempat 6. 6. Kelima 3 3 dan 1. 1. Okey. Kalau kita sambung titik-titik ni, Okey. dia akan jadi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hebat tangan cikgu. Ah, Gitu. okey. Okey. Asal 100, selepas fasa pertama, contohlah saya bagi contoh kobat Okey. 60 yang kita bawa tu. Dia haflah dia 5 tahun. Okey. Selepas 5 tahun kobat ni, lepas 5 tahun dia jadi kekuatannya dia jadi 50. Okey. Separuh. Selepas 5 tahun, kalau ikut bateri tadi habis dah. Tapi kalau bahan radiasi selepas 5 tahun menjadi 50, selepas 5 tahun menjadi 26, selepas 5 tahun menjadi 12, selepas 5 tahun menjadi 6, 6 menjadi 3. Jadi untuk tahap ni, kobat 16 tadi contohnya Bertahun-tahun. bertahun. 5 tahun, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Dah mereput dah kita. Dah mereput dah kita. Oh, maksudnya itu radiasi tu kalau semakin berkurang lah. Ya. Patutlah cikgu cakap kalau dekat rumah yang ada marble tu tak ada masalah sebab lama-lama dia akan berkurang macam tu. Baik, okey. Kita berhenti di sini sekejap. Okey. Sebab kita nak rehat sekali lagi, boleh cikgu? Okey. Cikgu okey? Alright. Kita minum air dulu. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, jam atom yang mempunyai ketepatan masa paling tepat telah dihasilkan pada tahun 1945. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini. Kita ada Cikgu Ahmad Syamimi dan juga kita ada murid-murid dalam talian iaitu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih Dalam Kedah untuk belajar subjek sains berkenaan dengan sinaran. Okey, sinaran. Tapi tadi kita dah belajar radiasi, kita dah belajar pengesanan, proses separuh hayat. Dan sekarang ini apa yang cikgu boleh rumuskan ataupun cikgu nak kongsi lagi sedikit ke berkenaan dengan ini ni? buah ni. Okey, wow, buah plum. Saya tahu sedap dimakan. Saya beli di kedai dan saya tengok labelnya import daripada Chile. Okey. Chile ke Malaysia berapa lama yang diambil untuk sampai ke Malaysia? Mungkin maksud saya lama. Adakah dia segar? Elok lagi? Sekarang nampak macam ada kedut-kedut sikit tapi dia masih segar lah. Okey. Okey. Sebenarnya Kenapa? semua buah-buahan ataupun produk pertanian yang kita bawa ke Malaysia, yang melalui import, proses penghantaran yang lama, disinari dengan bahan radiasi. Wow. Dalam industri, kita sinarkan dengan kobat 60. Alat yang sama. Okey. Bahan yang sama, kita sinarkan kepada buah-buahan atau hasil pertanian yang akan dibawa masuk ke Malaysia. Okey, tujuan ni cikgu? Tujuan ni adalah kobat ni akan membunuh bakteria ataupun kulat-kulat yang berada dalam buah-buahan. Jadi bila bawang ni disinarkan dengan bahan radiasi kobat 60, lalu je. Maka yang dialurkan sinaran, bukan bahan tu. Jadi bawang ni tidaklah rosak, cuma beri efek atau kesan kepada fungus, kulat, bakteria dalam bawang ni. Jadi bawang ni tak dikesan, dicemar. tak cemar dengan bahan
kulat ataupun serangga Okey, lah. okey. Maka selamat dah. Okey. Jadi buah-buahan yang disinari dengan radiasi biasanya dijual lebih mahal sebab kesegaran yang tinggi. Tapi adakah dia memberi kesan kepada kita juga? Tidak memberi kesan sebab cahaya macam kita lalu di bawah sinar lampu, Okey. dia dah lepas cahaya tu kita dah tak ada kesan apa dah. Okey. Itu dengan bawang ni. Bawang ni ataupun plum ni bila lalu dalam bawah sinaran itu, lepas sinaran kesan dia pada Buah itu. makhluk perosak. Oh, okey. Pada ulat, bakteria, serangga akan mati dan buah ni tak diganggu oleh ancaman-ancaman kulat, ancaman-ancaman bakteria. Oh, kira kalau kita dekat rumah cikgu, kita nak bagi segar pun kita boleh buat sendiri cikgu. Kita dah di sini dah berani. Kalau maksudnya kalau memang daripada di rumah kita sendiri, Ya. contohnya kek ke buah ataupun tanaman kita sendiri ke, kita boleh buat sendiri radiasi tu. Tak boleh. Sebab radiasi ni kita kena Terkawal. terkawal. Maksudnya Okey. kita tak boleh Suka berada hatilah. dengan dia dengan sepanjang masa lah. Oh. Dia mesti terkawal. Cuma buah-buahan ni ataupun produk tanaman ni dia lalu saja di hadapan sinaran tu. So boleh ke menyah radiasi kan dia cikgu? Tak boleh. Saya dah bincang pada kita boleh kalau dia tercemar, tercalik pada buah ni, kita hanya basuh je dengan sabun. Oh, boleh lah. Dengan sabun Dengan sabun je. Dia bila hilang sinaran tu, yang kesan tu dia dah selamat untuk dimakan. Okey, saya ingatkan selain daripada mengekalkan kesegaran dalam buah tu, selain daripada tu juga mereka salutkan luaran buah-buah itu dengan lilin dan sebagainya. Itu Lain pula lain proses lah, dia. lain Baik, okey. Mungkin cikgu nak tanya soalan kepada murid-murid cikgu ni memandangkan kita nak rumuskan apa yang kita dah teroka pada hari ini cikgu. Jadi saya nak mohon nak minta Ali untuk bagi rumusan apa yang telah kita bincang pada hari ini. Pelajari hari ini. Okey, silakan Ali. Okey, hari ini kita telah belajar tentang perbezaan antara sinar mengayon dan sinar tidak mengayon. Dan kita belajar tentang pengesanan sinar radiasi dan pembinaan kebun awan. Okey. Kita juga belajar tentang konsep separuh hayat. Wow. Betul. Yang terakhir dia lupa. Yang terakhir tadi apa Ali? Yang tadi pasal buah tadi tu. Aplikasi penggunaan Buah aplikasi. boleh mengekalkan kesegaran. Dengan sinaran juga kita boleh mengekalkan kesegaran buah. Kak Eli pun boleh duduk satu kelas dengan awak dah. Sebab Kak Eli pun banyak belajar hari ni dengan cikgu. Okey, baik. Okey, cikgu pula mungkin ada sedikit rumusan pada cikgu yang cikgu boleh kongsikan. Okey, sebenarnya teknologi nuklear ni ataupun radiasi ni adalah teknologi yang sudah lama. Cuma di segi literasi atau pengetahuan masyarakat agak amat rendah. Okey. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam cakupan pelajaran kita, dahulunya dia tekankan kepada murid fizik tahun 4 dan 5. Baik. Dan sekarang ni telah pun diajar kepada subjek sains tingkatan 3. Okey. Untuknya memberi literasi kepada murid, kepada masyarakat umumnya untuk bahawa teknologi nuklear ni adalah satu teknologi yang bagus, beri manfaat pada manusia dan kita perlu kawal penggunaan tu dengan ilmu yang kita ada. Okey, cikgu boleh tarik mas sikit atas. Ni atas. Jangan turun bawah. Okey, cikgu. Baik. Jadi sekarang ni silibus tu lagi awal diajar kepada murid-murid tingkatan 3 lah. Ya, saya. Bagus. Okey, untuk murid kesedaran awal. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Ya, sama-sama. Untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih juga murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih dalam Kedah. Dan juga adik-adik yang menonton sekarang ini, semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu dan juga murid-murid dalam talian dapat memberi manfaat kepada adik-adik dan kita lebih berhati-hati dan orang kata lebih peka dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya benda yang tak nampak ni kan. Ya, radiasi, gelombang dan sebagainya. Baik, jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai.
TV KPM